Bertemu kembali, susulan penularan kes COVID-19 varian Omicron yang ketika ini terus catat peningkatan, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM berulang kali menyatakan lockdown ataupun sekatan pergerakan bukan solusi yang terbaik. Jelas Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin semalam, walaupun peningkatan itu mampu untuk menurunkan kes, namun ia dilihat satu solusi terkebelakang kerana akan menjejaskan sektor lain. Jadi sudah pasti kita nak tahu apakah pendekatan yang boleh kita lakukan. Untuk itu kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Marina Osman, pakar Kesihatan Awam Universiti Putra Malaysia UPM bersama dengan kita di talian pada ketika ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, lockdown benar boleh kurangkan kes jangkitan namun akan jejaskan industri ekonomi dan juga lain-lain. Apakah pendekatan yang boleh lagi kita lakukan Prof? Okey, kalau kita lihat pendekatan kawalan pergerakan seperti mana yang telah dilakukan terdahulu, ia sebenarnya melibatkan situasi di mana kita masih belum menemui vaksin pada ketika itu. Jadi sehubungan dengan apa yang telah kita lakukan dalam tempoh-tempoh kebelakangan sejak adanya vaksin dan sebagainya, pada pandangan saya pada masa ini apa yang perlu kita tumpukan ialah pematuhan SOP seperti mana yang dinasihatkan mengikut sektor dan juga mengambil kira juga ancaman varian Omicron dan juga ISU saya difahamkan baru-baru ini, dan satu lagi ialah pemberian dos vaksin dos penggalak kepada remaja dan juga semalam dah diumumkan ia akan diberikan kepada golongan yang lebih muda iaitu 5 tahun ke atas. Jadi dalam konteks tersebut pada pandangan saya tumpuan pada masa inilah vaksinasi, dan kita juga pada masa yang sama perlu melakukan semua nasihat-nasihat yang berkaitan dengan pematuhan SOP yang termaktub dalam Akta 342. Jadi Prof, kalau kita lihat juga mungkin isu mengenai kemasukan dan juga keluar masuk pintu masuk sempadan negara ini, bagaimana kita boleh perkasakan lagi? Dan saya melihat dari sudut keperluan kuarantin dan sebagainya. Berkenaan dengan isu pintu masuk negara, saya berpendapat pada masa ini dengan ancaman Omicron dan juga terbaru ISU, saya melihat bahawa perjalanan keluar negara bagi individu pada masa ini jika tidak ada keperluan patutlah ditangguhkan, dan dalam masa yang sama mereka-mereka yang telah diberikan maklumat ataupun nasihat-nasihat untuk menangguhkan perjalanan seperti umrah dan sebagainya perlu mematuhi keadaan-keadaan tersebut, dan dalam masa yang sama pematuhan terhadap kuarantin wajib di tempat-tempat yang telah digazatkan perlu diteruskan sehingga risiko sebenar mengenai impak Omicron dan juga varian yang mungkin ditemui dapat diketahui. Dan dalam masa yang sama saya ingin memberikan sedikit maklum balas yang kita perolehi yang terkini ada di kalangan mereka yang menggunakan visa pelancong untuk menunaikan umrah walaupun ia sepatutnya tidak berlaku sedemikian, dan ini telah dihebahkan kepada maklumat awam, dan saya berpendapat jika berlaku keadaan-keadaan tersebut penangguhan kepada negara bersiko patut dilakukan tidak hanya melibatkan perjalanan umrah secara spesifik, dan ini dapat menjamin dalam tempoh kita lihat dalam tempoh 2 ataupun 4 minggu akan datang keadaan sebenar ancaman Omicron terhadap peningkatan kes di negara kita dapat dipantau dengan lebih baik. Dan Prof, kalau kita lihat juga WHO ada mengatakan bahawa ataupun kajian-kajian telah pun menunjukkan varian Omicron ni walaupun komplikasinya tidaklah seteruk seperti varian-varian lain, bagaimana kita nak fahamkan kepada masyarakat bahawasanya kita ada varian Omicron tetapi varian-varian seperti Delta dan juga varian-varian lain ini masih lagi wujud dalam negara kita ini? Okey, walaupun tumpuan data pada masa ini memasukkan Omicron sebagai fokus yang kian meningkat, tapi dalam masa yang sama jangkitan COVID-19 yang disebabkan oleh varian-varian yang lain masih lagi wujud dan juga menyebabkan kesan klinikal kepada kumpulan umur yang berisiko. Dan pada pandangan saya kalau kita lihat dari segi klinikal walaupun disebut ciri-ciri klinikal Omicron itu ringan, tetapi kita juga perlu melihat kepada risiko terhadap mereka-mereka dalam kumpulan yang mungkin akan mendapat komplikasi yang serius kumpulan warga emas yang komorbid dan juga mereka-mereka yang mungkin menghadapi masalah immunity. Kesan sesuatu penyakit tu dia tidak sama untuk semua orang. Kita tidak boleh simpulkan Omicron ni ringan, maksudnya semua orang pun tak perlu ambil perhatian. Ia tidak sedemikian. Dari segi klinikal impaknya adalah berbeza dan disebabkan oleh pada masa ini kita berada dalam keadaan campuran
varian-varian yang ada, tumpuan untuk membantu pencegahan dan kawalan itu perlu sama-sama dilaksanakan bagi mengelakkan kemungkinan ledakan kes dan juga komplikasi kepada mereka-mereka dalam kumpulan yang berisiko. Jadi Prof, kalau kita nak membendung varian-varian dan juga kita nak membendung jangkitan-jangkitan ini, pengesanan kontak rapat itu sangat penting. Dan pada ketika ini juga kita dah lihat, MySejahtera ada satu feature-nya iaitu MySejahtera Trace di mana kita boleh mengesan kontak rapat melalui dengan kita onkan Bluetooth dan sebagainya. Bagaimana Prof melihat kepada kemajuan kita punya usaha ini untuk kita mengesan kontak rapat dan apa agaknya lagi perkara-perkara yang boleh kita lakukan untuk kita memastikan mereka yang mempunyai kontak rapat dan berpotensi untuk dijangkiti ini akan kita terus beri rawatan dan juga akan kita berikan mereka pengasingan supaya ia tidak menular dalam komuniti kita. Okey, dari segi epidemiologi, saya melihat kontak tracing yang melalui features terbaru MySejahtera ni adalah keadaan yang boleh memberikan kita lebih banyak maklumat ya tentang mereka-mereka yang mungkin dijangkiti dengan COVID-19. Namun saya berpendapat ia perlu ditambah baik dengan maklumat-maklumat semasa yang mana ia tidak boleh dilihat secara superficial ataupun berdasarkan data-data interaksi berkenaan. Saya berpendapat dengan risiko yang telah kita ketahui ya berkaitan dengan jangkitan ini, pola tingkah laku, keadaan condition ya, keadaan satu tempat ya, sama ada sesak dan sebagainya, risiko pendedahan perlu juga diberikan tumpuan ya bagi membolehkan data-data dalam MyTrace Sejahtera itu dapat didefinisikan dengan baik. Bagi kita di peringkat awam ni, pada pandangan saya eloklah ya kalau dapat di-onkan features tersebut, tinggal lagi apabila dinotifikasikan ia perlu diterjemahkan dengan baik yang mana tujuannya lah untuk memastikan mereka-mereka yang mempunyai kontak ya dengan individu yang positif dapat dikesan dengan lebih cepat dan seterusnya dapat diberikan pencegahan dan kawalan yang lebih awal. Baik, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam Universiti Putra Malaysia UPM